Gereja saat ini mempersiapkan pelayanan ibadah online untuk sidang jemaat yang terkasih. Dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh jemaat? Pertama, pilihlah jam ibadah yang sesuai. Kedua, siapkan diri dengan berpakaian rapi dan sopan sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Ketiga, siapkan Alkitab dan alat-alat tulis yang diperlukan. Keempat, silakan duduk dengan posisi yang baik dan fokus. Hindarilah berbaring atau melakukan kegiatan yang lain. Kelima, siapkan hati dengan berdoa secara pribadi sebelum ibadah online dimulai. Keenam, ikutilah liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti berdiri, duduk, memuji Tuhan, dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Yang ketujuh, jemaat bisa melakukan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet. Kedelapan, ikutilah ibadah streaming sampai selesai dengan kerinduan yang mendalam mencari Tuhan. Dan yang terakhir, orang tua bisa mengajak dan membimbing anak-anak mengikuti video YouTube sekolah minggu yang dipersiapkan oleh gereja. Demikianlah hal-hal yang perlu dipersiapkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. 弟兄姐妹们，早上好！ Bersyukur pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. 感谢主，我们还有机会一起来到这里敬拜主。 Kebaktian ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 我们今天早上的聚会是奉圣父、圣子、圣灵所召开的。 Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara yang berkenan Tuhan untuk mengambil sikap saat teduh. 我们进入梦楼， Saat teduh kita mulai. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. 大家起立。 Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人为出，就是按他旨意被召的人。 Kita naikkan pujian Engkau Bapa yang baik. 我们来唱一首诗歌，你是好的天父。 Yesus
yang saat ini beribadah di rumah. Tuhan berikan kekuatan kepada kami semua melewati segala cobaan, rintangan yang saat ini masih kami hadapi di masa-masa yang sulit pandemi ini. Tuhan, dalam keterbatasan kami, kiranya Tuhan tidak membatasi roh kami untuk menyala-nyala untuk boleh datang di hadapan-Mu. Berkati setiap kami yang saat ini dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan tidak baik. Tuhan, Tuhan boleh berikan kekuatan iman kami untuk bertumbuh, dan kami menyerahkan juga masa-masa yang akan datang. Tuhan, belah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Tuhan, belah Tuhan yang boleh mengendalikan situasi kondisi saat ini. Tuhan, berkati kami semua. Tuhan, kami buka ibadah kami dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan membacakan pengakuan iman Rasul. 我们一起诵读12部心经。 Pengakuan iman Rasul. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 12部心经，我献上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由母生于玛利亚所生，在本地比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而不至教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. 弟兄姐妹们可以坐。 Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Henderson. 今天早上有人从传道为我们讲道。 Sebelumnya kita naikkan satu lagu pujian yang berjudul Tak Pernah Habis. 首先，我们唱一首诗歌《主爱你是爱永不止息》。Tak
Ya shalom jemaat yang dikasihi oleh Yesus. 各位的弟兄姐妹，大家平安。 Mari kita akan mendengar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. 我们先祷告。 Tuhan, terima kasih karena Tuhan lebih baik dalam hidup kami. Saat ini pun kami masih merasakan anugerah Tuhan. Terima kasih masih Tuhan percayakan atas hidup, masih percayakan untuk boleh beribadah dan boleh saat ini Tuhan mendengar firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, urapi roh hamba-Mu dalam keterbatasan kami, dalam rohnya bekerja atas pribadi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus, 各位的弟兄姐妹， pagi ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. 今天早上我们要一起来思考上帝的话。 Kita sudah memasuki bulan Agustus 我们已经进入8月了， dan kita juga akan sama-sama merenungkan tema tentang kemerdekaan. 我们也要一起来思考关于得胜自由的一个题目。 Ya, kemerdekaan adalah sesuatu hal yang diidam-idamkan oleh semua orang. 得胜自由是每一位所愿望的一件事情。 Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema yaitu kemerdekaan dan penghakiman. 今天我们要一起来思考一个题目呢，那就是从审判中的自由。 Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus, 姊妹的弟兄姐妹， semua manusia ingin merdeka dari dosa. 每一位人都渴望能够脱离罪恶的自由， Namun tidak ada satu cara pun yang bisa meloloskan dirinya dari perbudakan dosa. 但是无论他们怎样来努力，找不到一个办法能够脱离那个罪恶。 Oleh karena itu setiap usaha manusia 所以人的每一个努力呢， untuk meloloskan diri dari perbudakan dosa 要脱离那个罪的辖制， tidak akan bisa 不可能的。 tanpa 没有，如果没有 Tuhan mati di atas dosa. 没有上帝死在十字架上为他， Tuhan menebus dosa kita 上帝来赎我们的罪。 dan juga akan menghakimi setiap pelanggaran dan dosa-dosa. 后来他会审判我们每一位的罪。 Saya mengajak kita membuka di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. 我邀请弟兄姐妹可以翻开圣经，我们一起来打开罗马书第8章1到4节。 Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kemerdekaan dan penghakiman. 今天我们要一起来思考从审判中的自由。 Saya mengajak kita membuka Roma 8 ayat 1 sampai 4. 我邀请弟兄姐妹可以翻开圣经罗马书第8章1到4节。 Saya akan membacakan untuk kita bersama. 我要读给弟兄姐妹们。 Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dengan daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman dan atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. 罗马书第8章1节，如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为属生命圣灵的律在基督耶稣里审判了我，使我脱离罪恶死的律了。律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, 主内的弟兄姐妹， menarik sekali firman Tuhan hari ini. Alkitab mencatat di dalam Alkitab LHI dengan satu tema hidup oleh Roh. 很有趣的是，我们印尼版的经文它起了一个题目，就是圣灵中生活。 Hidup oleh Roh berarti hidup dalam kemerdekaan. 属灵中生活，圣灵中生活就是自由的生活。 Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, di sana dikatakan bahwa sebab Tuhan adalah Roh. 在哥林多后书第3章17节， Dan di mana ada Roh ada di situ alam, di situ ada kemerdekaan. 在主里面有的自由。 Saya ulangi, di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, di sana dikatakan sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh, alam di situ ada kemerdekaan. 哥林多后书第3章17节，主就是那灵，主的灵在那里，那里就可以自由。 Ada 2 kemerdekaan yang dikerjakan oleh Roh buat kita. 有2种自由，圣灵为我们做的。 Yang pertama, Bapak Ibu, 第一的自由， kemerdekaan dari penghukuman. 审判中的自由。 Jadi kita merdeka dari penghakiman. 我们从审判里的释放了自由。 Dalam Roma pasal 3 ayat 23 di sana dikatakan semua manusia telah berbuat dosa. 罗马3章23节那里说，因为世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。 Dan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan juga dan upah dosa adalah maut. 然后在罗马书第8章23节那里说，罪的工价是死。 Jadi hukuman terhadap dosa itu adalah sesuatu yang pasti, Bapak Ibu. 所以罪的惩罚是一定会发生的。 Oleh sebab itu manusia berupaya untuk melakukan apa saja agar dosanya bisa dibebaskan. 所以人类用各种各样的方法，使他的罪能够的释放。 Termasuk melakukan hukum agama. 包括他们执行宗教的条例、 Tuntutan hukum Taurat di dalam bagian ini. 立法的要求，在这段经文里。 Tetapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, 但是因为人已经降到罪里了， maka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tuntutan hukum Taurat secara sempurna. 所以他们没有能力来完全执行律法所要求的。 Pada kondisi seperti itu, Allah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus 在这样的情况中，上帝就差遣他的儿子耶稣基督， tujuannya adalah untuk menanggung hukuman karena dosa itu. 他的目的就是要担当因罪来的那个惩罚。 Dengan cara seperti itu, 通过这样的方式， memungkinkan manusia dimerdekakan dari penghukuman. 这样人类才能够从惩罚中自由。 Jadi sekarang Bapak Ibu, 现在呢， kita yang percaya kepada Yesus tidak lagi berada di bawah murka Allah. 每一位信主耶稣基督的人已经在上帝的愤怒下。 Kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban penghapusan dosa. 我们不需要来献赎罪祭了。 Kita adalah orang yang merdeka di dalam 我 Kristus. 们已经成了在基督耶稣里的自由的人了。 Dan itu jelas dalam ayat yang pertama. 第1章那里说得很清楚。 Demikianlah sekarang tidak ada. 第8章第1节那里说，如今那些在基督耶稣里的就定罪了。 Paulus dengan tegas katakan sekarang tidak ada penghukuman. 使徒保罗他很肯定的说，在耶稣基督里没有定罪了。 Kata tidak ada di dalam bagian ini sama sekali tidak mungkin ada penghukuman. 这个就定罪这个词呢，意思就是完完全全就不会被定罪。 Jadi orang-orang percaya yang sudah di dalam Kristus tentunya dimerdekakan dari penghukuman. 所以每一位信徒在基督耶稣里从审判中得自由， Ini jaminan 这是一个保障， bahwa kita merdeka dari penghukuman.
保障了我们已经从审判中自由。 Inilah yang dikerjakan oleh Roh di dalam diri kita. 这也是圣灵所做的工作在我们生命里。 Inilah penghiburan Roh bagi kita semua orang-orang percaya. 这也是圣灵给我们的安慰。 Saat-saat seperti ini juga kita perlu penghiburan Roh. 在这样的情况中，在现在的情况中，我们很需要圣灵的安慰。 Kita lihat situasi kondisi saat ini. 我们看周围的情况， Hampir setiap hari kita melihat orang meninggal dunia. 每天我们看得到，有很多人已经过世了。 Bukan hanya orang-orang yang sudah lanjut usia, tetapi juga anak-anak muda pun terpapar, bahkan meregang nyawa. 不但年纪大的人过世，但是少年人、青少年人都已经很多过世了。 Banyak mereka yang belum dibebaskan dari dosa. 还有他们有很多，他们还没有从罪里释放。 Banyak mereka yang belum di dalam Kristus. 也很多他们还没有在基督耶稣里， Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan mengasihi mereka. 他们还没意识到上帝是爱他们的。 Mereka berupaya untuk mendapatkan segala sesuatu kebahagiaan. 他们努力来征求世界的所有事情，来征求幸福。 Mereka mengumpulkan harta, bekerja dan sebagainya, tetapi semuanya itu tidak ada artinya kalau di dalam Tuhan. 他们工作收集财产，但是如果没有在耶稣里，一切都是徒然的。 Apa artinya itu semua apabila mereka semua hanya akhirnya binasa? 他们得到世界所有的事、所有的东西，但是他们的灵是灭亡，有何处呢？ Oleh karena itu bagian firman Tuhan ini 所以今天这段经文， kita mau sampaikan kepada orang-orang seperti ini 我们要传给那些人听， bahwa Kristus mengasihi mereka. 告诉他们，主耶稣基督爱他们， Roh yang memberi hidup itu telah memerdekakan mereka. 给生命的灵已经释放了他们。 Asalkan mereka mempercaya dan menerima Tuhan sebagai 条件就是他们只要相信主耶稣，接受主耶稣基督。 Itu yang pertama. 这个是第一个。 Yang kedua, 然后第二个， Roh Kudus juga memberikan kemerdekaan dari keinginan daging kita. 圣灵也给我们从那个肉体情欲中自由。 Apakah kita yakin bisa menang terhadap keinginan daging? 我们确定能够胜利我们肉体的情欲吗？ Seperti keinginan akan harta, 比如我们对财产的情欲、 tahta, 地位、 kemarahan, 愤怒、 keserakahan, 贪婪、 kebencian, 憎恨， dan keegoisan. 然后自私。 Jawabnya sulit sekali. 答案是很难的。 Rasul Paulus menggambarkan ada 3 tingkatan kehidupan manusia. 使徒保罗他描述有3个人类的程度。 Yang pertama, 第一的， kehidupan manusia yang tidak memiliki roh. 第一个就是人他没有圣灵的， Berarti dia belum diselamatkan. 意思就是他还没有得救的人。 Orang seperti ini sudah tentu hidupnya sepenuhnya dikuasai oleh keinginan daging. 这样的人，他的生活完全被肉体的情欲所控制， Mengalami yang namanya maut, 他遭遇死亡， bermusuhan dengan Allah, 有敌意对神， terus berupaya menyenangkan diri sendiri. 常常喜欢找自己喜欢做的事情。 Dan itu yang diceritakan di dalam ayat 5 sampai 8. 这是在5节到8节所讲的事。 Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. 他们那些活在肉体情欲的，不可能不合上帝的旨意。 Inilah tingkatan kehidupan manusia yang pertama. 这个是人类的第一程度的人。 Yang kedua, 第二， manusia yang memiliki roh tetapi ia tidak membiarkan hidupnya dipimpin oleh roh. 第二的人是他已经有了圣灵，但是他不让圣灵来带领他的生活。 Bapak Ibu, orang seperti ini sudah diselamatkan. 这样的人他已经得救了，
tetapi masih sering dikuasai oleh keinginan daging. 但是常常还被肉体的情欲所控制。 Sepintas waktu yang nampak secara rohani bertumbuh. 看起来属灵上是成长的， Dia ke gereja, 他去教会敬拜主， melayani Tuhan, 然后侍奉主， aktif dalam berbagai kegiatan rohani, 积极参加教会的各种活动， tetapi dikuasai oleh keinginan daging. 但是他的生活被肉体的情欲所控制。 Dia bekerja, 他工作， dia berusaha, 他努力， belajar masih dilakukan dengan ketidakjujuran. 他学习，但是在无尝试中间学习。 Dia masih mementingkan kepentingan pribadi lebih daripada kepentingan orang lain. 他更看重自己的利益，比起要看重别人的利益。 Dan ini banyak di dalam gereja. 这样的人在教会很多， Dan kita harus mewaspadai. 所以我们也要对他们小心。 Jadi manusia yang memiliki roh tetapi yang tidak membiarkan hidupnya dipimpin oleh roh itu. 这样的人，他有了圣灵，但是他不让圣灵来带领他的生活。 Yang terakhir yang ketiga, 第三种 yaitu manusia yang dimiliki oleh roh. 就是被圣灵拥有的人。 Orang model ketiga ini adalah orang yang membiarkan seluruh hidupnya dipimpin oleh roh. 这样的人，所有的人生道路让圣灵来掌管的。 Ketaatan itu menguasai cara dia berpikir. 他的顺服控制了他怎样来思想。 Ketaatan itu menguasai cara dia berkata-kata dan bertindak. 他的顺服掌管了他怎样的行动。 Dia dimampukan untuk melawan keinginan daging. 他得到力量来抵抗他自己肉体的情欲。 Dia tidak kompromi dengan dosa. 他对罪不协调。 Sekalipun itu sangat menyenangkan. 虽然那些是很好的， Bahkan dia rela menderita karena melakukan dengan taat apa yang diperintahkan oleh roh. 甚至他愿意受苦，因为要顺服圣灵所吩咐要做的事情。 Inilah 3 tingkatan di dalam roh itu sendiri. 这就是在圣灵上3个程度。 Tingkat yang paling tinggi yang harus kita kejar ialah hidup dimiliki oleh roh. 我们要追求的最高的境界就是生活被圣灵来拥有。 Dengan demikian, 如果这样的话， kita dimerdekakan dari roh. 我们就能够从被定最终的自由。 Dengan demikian kita dimampukan menang terhadap keinginan daging. 这样的话，我们就能够得到力量来打败我们肉体的情欲。 Inilah yang akan kita alami sebagai orang percaya. 这是我们成为信徒要经历的事情。 Jadi kita tidak lagi diperbudak dengan dosa. 所以我们不被罪所辖制。 Kita dilepaskan dari belenggu-belenggu penjajahan dari iblis. 我们已经从罪魔鬼的辖制中的自由了。 Dan kita benar-benar merdeka di dalam Tuhan. 我们就能够完完全全在主耶稣里的自由。 Kiranya kita datang dikuatkan oleh firman Tuhan ini. 愿上帝的话坚固我们。 Ialah kita boleh terus di dalam Tuhan. 愿我们永永远远在主里。 Masa-masa sulit seperti ini juga. 这样难过的情况， Jangan sampai kita kehilangan roh itu sendiri. 不要让我们失去了我们的圣灵。 Bila roh Allah terus memberikan kekuatan kepada kita. 愿上帝的圣灵常常给我们力量。 Bagaimana caranya? 怎样呢？ Baca firman Tuhan 我们 seperti 要每天来读圣经。 bertekunlah di dalam doa-doa kita. 我们在我们的祷告中引起你来。 Jangan sampai kita dikuasai oleh roh ketakutan. 不要我们被惧怕的灵所控制， Jangan sampai kita dikuasai dengan kemarahan. 也不要让愤怒来控制我们。 Jangan sampai kita dipenuhi dengan keinginan-keinginan ketamakan dan sebagainya. 不要被贪婪所有的意念所控制。 Saat inilah kita boleh berdoa. 现在的时候是分享的时候， Saling mempedulikan. 我们可以互相照顾、关心， Apalagi dengan rekan-rekan seiman. 尤其对我们弟兄姐妹们。 Mungkin kita masing-masing sibuk dengan mungkin pergumulan kita masing-masing. 可能我们每一位
自己的挣扎， Kita tidak bisa berbuat apa-apa. 我们也不能为力。 Kita tidak bisa datang untuk menjenguk atau melayani dan sebagainya orang-orang di sekitar kita. 我们不能去探访我们周围的弟兄姐妹， Kita mungkin tidak bisa membesuk orang-orang di sekitar kita. 我们也可能不能出去探访周围的人。 Mungkin kita merasa aduh gereja pun sekarang saat ini tidak bisa dibuka untuk kita beribadah. 我们也看到教会在这样现在的情况不能打开大门来，迎接弟兄姐妹的敬拜， Kita merasa sudah jauh daripada Tuhan. 我们就感觉到我们已经远离神很远了。 Tetapi kita tetap beribadah di hadapan Tuhan. 但是我们要仍然在主面前敬拜他。 Melalui ibadah online ini, 通过网上的敬拜， saya mengajak kita semua, 我邀请我们每一位， mari kita terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita terus berdoa kepada Tuhan. 我们不断来读圣经，来不断祷告。 Jangan sampai kita lengah, 我们不要掉以轻心， karena siasat iblis luar biasa sekali. 因为魔鬼的策略是非常厉害， Dia menggoyahkan iman. 能够动摇我们的信心， Akhirnya kita mencari cara 然后我们就找别的方式， dengan kekuatan kita. 通过我们自己的力量， Karena Tuhan terus. 我们要不断依靠我们的上帝。 Bila roh kita terus memiliki ketaatan di dalamnya, 愿我们的灵有顺服的， sampai Tuhan datang kedua kali, 到上帝第二次来到这个世界， kita tetap taat dan setia. 我们仍然顺服，忠心依靠。 Amin. 阿门。 Tuhan Yesus berkati. 愿主耶稣祝福弟兄姐妹。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, terima kasih firman Tuhan yang singkat yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kembali mengingatkan kami tentang kemerdekaan orang-orang percaya. Kami lupa Tuhan bahwa kami sudah merdeka. Oleh karena itu kami tidak ada hukuman lagi karena kami di dalam Kristus. Tuhan, itu jaminan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga diminta untuk merdeka dari roh kedagingan yang saat ini seringkali Tuhan bertentangan dengan roh itu sendiri. Keinginan daging kami Tuhan, hal-hal duniawi yang saat ini menginginkan kami, Tuhan lepaskan Tuhan. Karena itu Tuhan akan menghalau iman kami Tuhan datang kepadamu. Saat ini Tuhan jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sudah merasakan iman mereka goyah, Tuhan kuatkan, teguhkan. Biarlah mereka terus semangat kepada Tuhan. Dalam kesulitan saat ini, baik kesehatan, baik ekonomi, usaha pekerjaan yang saat ini tidak menunjuk Tuhan. Tuhan kami bersandar kepadamu. Engkau kekuatan kami, karena Engkau hidup bagi kami Tuhan. Dan oleh karena itu bila kami hidup oleh Engkau, kami mau Tuhan terus mencari Engkau di dalam segala kesempatan yang ada. Berkati kami semua Tuhan, dalam doa kami Tuhan, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Victor kiranya firman yang disampaikan dapat memberkati kita semua. 感谢你的传道为我们传上帝的话，希望能够祝福大家。 Selanjutnya kita akan menjalankan persembahan. 我们进行奉献。 Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan dapat melakukan persembahan dengan men-scan QR yang ada di layar. 弟兄姐妹们可以扫描屏幕上的二维码来一起奉献。 Kita nyanyikan lagu persembahan untuk mengiringi persembahan. 我们一起唱一首诗歌《我的奉献》。
dapat membantu pekerjaanmu di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk penyampaian firman Tuhan kiranya dapat tertanam dalam setiap hati kami dan dapat menjadi patokan kami untuk kami selanjutnya. Bapa, kami berdoa untuk kelancaran ibadah kami untuk kedepannya. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu dan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu. Dan bersyukur senantiasa kita masih diberikan kesempatan untuk mulai beribadah, walaupun saat ini masih secara online di rumah masing-masing. Jadi gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari di ibadah online ini dengan sukacita. Kita masuk di dalam warta keluarga. Yang pertama, jadi ibadah kita masih dilakukan secara online. Kami tetap meminta kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tetap memperhatikan informasi penting dari gereja yang bisa berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi yang ada. Itu mohon diperhatikan Bapak Ibu. Itu warta yang pertama. Yang kedua, mari kita dukung rencana sinode kita untuk membeli sebidang tanah di Sanggau untuk pembangunan tempat ibadah. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terpanggil untuk mengambil bagian dalam dana, silakan mentransfer ke rekening gereja dengan mengganti digit terakhir dengan angka 5. Warta yang ketiga, mari kita terus berdoa untuk kondisi negara kita dan mari kita terus menerapkan juga protokol kesehatan dengan melakukan 5M. 5M itu apa saja? Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan. Mari dukung dalam doa untuk jemaat kita juga yang saat ini terpapar COVID-19, baik yang diisolasi mandiri maupun yang ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang jamah dan sembuhkan. Mari dukung dalam doa juga untuk jemaat kita yang kehilangan orang yang mereka kasihi dikarenakan COVID ini. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan yang sejati. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, yang membutuhkan pelayanan dari gereja bisa menghubungi nomor-nomor hamba Tuhan setempat, dan apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan silakan menghubungi hamba Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama. Ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Kita akan mengembalikan 1/10 dari berkat Tuhan pada gereja. Kita akan mengucap syukur di hadapannya. Mari saya mengajak kita. Tuhan, terima kasih karena Tuhan begitu baik. Kami boleh bersyukur senantiasa. Selama 1 bulan Tuhan sudah memberkati kami berlimpah di dalam segala kesehatan keluarga kami, usaha pekerjaan kami Tuhan. Yang saat ini kami serahkan, kami akan mengembalikan 1/10 dari apa yang bagian kecil yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami tidak bisa membalasnya Tuhan, tetapi inilah yang bisa kami berikan kepada-Mu Tuhan. Bila Tuhan yang boleh memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati juga setiap kami Tuhan, iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saat ini juga Tuhan dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan, biar Tuhan memperhatikan setiap anak-anak Tuhan, khususnya jemaat-Mu di GKKB Siantan, mereka yang bekerja, usaha Tuhan berkati Tuhan, usaha pekerjaan dan segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan. Bila Tuhan kami kembalikan berkat ini untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Ya kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu warta hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian doksologi.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama